Cuma yang saya heran hari ni, bagaimana Menteri Besar Kedah, dia dalam majlis penutupan, ucapan penangguhan dalam muktamar PAS hari ini, saya agak terperanjat apabila seorang Menteri Besar boleh membuat kenyataan. Dia mengatakan bahawa kerajaan ini mesti ditumbangkan. Sedangkan dia tahu kerajaan itu, kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerajaan yang dulu yang mula yang Pertuan Agong. Bila dia kata bahawa kerajaan ini mesti ditumbangkan kerana terdiri daripada orang jahat, saya pun terkejut. Kenapa seorang Menteri Besar dia tak tahu soal perlembagaan negara ini adalah negara dulu yang mula Pertuan Agong? Kenapa begitu dia buat kenyataan saya? Dia selaku Ketua Pengarah Pilihan Raya, Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamad Sanusi menegaskan ahli PAS perlu mengambil berat persoalan kononnya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal mewujudkan pensepadanan kawasan baru. Itu keadaannya, sedangkan dia kata sudah sampai tempoh, memang kerajaan sudah pun sampai tempoh untuk mewujudkan persempadanan baru pilihan raya dalam tempoh 10 tahun. Yang saya lihat, yang saya dengar bukan untuk di Semenanjung saya. Sepengetahuan saya adalah di Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak menuntut agar persempadanan semula diadakan di Sabah dan Sarawak dengan mewujudkan kawasan-kawasan parlimen yang baru. Kerana Sabah dan Sarawak, pertama sekali, negeri itu besar. Macam di Sabah ataupun Sarawak, sebesar satu Malaysia. Sedangkan macam di Sabah cuma ada 20, 24, 25 ini kawasan parlimen. Di Sarawak cuma ada 31. Saiz negeri sebut adalah sebesar, boleh katakan 2 kali ganda daripada Semenanjung Tanah Melayu saya. Sebab itu mereka menuntut, dan ini ada dalam perjanjian 1963 waktu penubuhan Malaysia. Jadi mereka menuntut kalau itu berlaku, tentulah suka tak suka apa, sebab Yang Amat Perdana Menteri telah pun buat pengumuman akan mengotakan apa-apa perjanjian dalam perjanjian 1963. Dan saya rasa yang akan membabitkan tentulah persoalan persempadanan semula. Tapi kata Sanusi, ini akan dilakukan di Semenanjung. Mana kawasan-kawasan ini akan dibedak-bedak lagi. Jadi bagi saya lah, sebab itu dia kata, sebab itu sebelum berlakunya persempadanan semula ini, kerajaan ini mesti dijatuhkan. Saya terkejut bila dia mengatakan kenyataan kerajaan ini mesti dijatuhkan, mesti ditumbangkan. Kalau dia kata pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu segera diusir dari anjung kuasa di Seri Perdana, boleh tahan sikit saya. Bukan nak jatuhkan kerajaan. Itu salah tu saya rasa. Dan saya agak senyum. Saya senyum sinis. Kerana dalam waktu yang sama, Datuk Seri Sanusi dia mendakwa bahawa PAS sudah pun menguasai hampir 100% pengundi bagi pasaran. Bila dia mengatakan pengundi-pengundi ini sebagai pasaran saham saya, pasaran masjid dan surau seluruh negara. Jadi sebab itu katanya PAS sekarang ni sudah pun menguasai pasaran surau dan masjid, dan sekarang ni kena melangkah keluar ke medan baru, iaitu khususnya bagi pasaran pengundi muda. Wah, itu cara mereka bicara. Tak bolehlah katakan pasaran. Sepatutnya melebarkan pengaruh di kalangan saat ini. Tapi pasaran kata. Begitulah kecilnya kalangan pengundi di mata pemimpin-pemimpin mereka. Jadi sebab itu dia kata ada banyak lagi langkah-langkah politik perlu diambil. Salah satu ialah politik tidak membosankan dengan menawan pengundi muda yang tidak menyertai mana-mana parti tapi memiliki kuasa undi terbesar. Ini market. Ini pasaran yang perlu dikuasai PAS dalam perjalanan politik masa depan katanya. Pasaran saya geleng kepala lah. Main lepas saya cakap. Nak jatuhkan kerajaan. Sedangkan kerajaan ini kerajaan duli yang memelihara Pertuan Agong. Sesiapa yang membuat kenyataan untuk menjatuhkan kerajaan, ini boleh dianggap sebagai satu jenayah treason ataupun ini derhaka. Kita tak boleh menyebut perkataan menjatuhkan kerajaan. Kita boleh mengatakan kita harus menjatuhkan pimpinan negara. Itu boleh, tak ada masalah. Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan apa semua boleh kalau nak ucap gitu, tapi bukan menjatuhkan kerajaan. Menjatuhkan kerajaan secara mana tak ada kerajaan lah. Kalau tak ada kerajaan, siapa nak pimpin? Sedangkan semua orang tahu kerajaan ini kerajaan duli yang memelihara Pertuan Agong. Ini perlu saya jelaskan saudara supaya jangan mereka berterusan membuat kesilapan.
Sebab itu saya melihat bagaimana pengurusi Amanah Perak itu Datuk Asmuni Awi hari ini dia pun menyanggah. Dia menempelak kenyataan pemimpin PAS yang begitu yakin boleh mentadbir kerajaan negeri dalam masa dekat. Itu betul ayatnya, mentadbir kerajaan negeri. Bukan menjatuhkan kerajaan negeri. Kerajaan negeri di bawah Duli Yang Mulia Sultan Nazrin. Ayat saya macam parti pimpinan Amanah Perak, Datuk Asmuni Awi dia kata kenyataan pemimpin PAS yang begitu yakin akan mentadbir kerajaan negeri dalam masa terdekat. Sedangkan realitinya perkara itu tidak akan berlaku kerana pentadbiran kerajaan Perak bersama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam keadaan yang kukuh. Jadi selain itu semua ahli dewan undangan negeri terikat dengan undang-undang yang menghalang mereka dari melompat parti. Sebab itu katanya PAS seharusnya berhenti berangan. Itu sebiji dia bagi. PAS berhenti berangan lah. Empat dari belakang. Jadi kita kena hormatilah kehendak rakyat. Rakyat dah buat keputusan. Sebab rakyat pun dah bosan dengan perangai orang politik. Sebab itu dia bagi tergantung itu lagi. Tak boleh nak tubuh. Keadaan macam mana? Masing-masing tak ada parti yang dominan, saudara. Ini sebab dia menyanggah begitu. Dalam itu dia mengulas kenyataan pengarah pilihan raya PAS Perak Muhammad Fakhruddin Abdul Aziz bagaimana dilaporkan bahawa PAS mengharapkan mereka dapat memerintah Perak dalam masa terdekat. Tak payah berangan lah. Tak habis-habis, saudara. Saya mendengar juga apa yang dilontarkan oleh pimpinan PAS sepanjang muktamar. Lain tak ada ceritanya nakkan kuasa. Kuasa. Bukan untuk lestari rakyat, harga barang ke, beras ke, padi ke. Sepatutnya itu yang disuarakan, bukan soal kuasa. Sudahlah. Sampai bila PAS nak bermain dengan acuan politik? Saudara, saya dalam keadaan begitu. Sebab, saudara, saya kata kadang-kadang PAS ni jangan banyak sembang. Jangan sembang. Lihat sendiri, saudara. Sekarang ni ada sebuah syarikat. Saudara, ini yang dilaporkan oleh Malaysia Kini, saudara. Saya tengok, saya terkejut. Rupanya, hampir 4 tahun Malaysia Kini telah melaporkan bahawa syarikat yang mencetak lidah rasmi PAS itu Harakah. Mereka tak bayar. Menurut pengurus NAJ Press Resources, itu Saudara Hussein Jan, dia rasa geram melihat perangai PAS dan sikap kepimpinannya yang didakwa bermewah-mewah namun gagal mengambil tanggungjawab untuk membayar hutang Harakah. Harakah lah lidah resmi PAS, saudara. Surat khabar Harakah. Tapi kos mencetaknya 4 tahun, saudara, tak bayar. Sebab itu dia kata, menurut saudara Mak Hussein, dia kata, mereka pakai kereta mewah. Boleh buat muktamar di Ideal Convention Center Shah Alam. Dengan bayaran tentulah berpuluh-puluh ribu. Tapi soal hutang mereka tak ambil berat untuk diselesaikan. Dah 7 tahun hutang tertunggak tak dibayar. Jadi untuk rekod, saudara, pada Ogos 2019, Malaysia Kini pernah mendedahkan isu hutang yang membabitkan Harakah dan pencetak berkenaan. Ia membabitkan hutang Harakah dengan syarikat Angkatan Edaran Enterprise dan NAJ Press Sdn Bhd. Angkatan Edaran akhirnya sudah pemuflis, saudara. Dan pihak pengurusan yang sama menubuhkan NAJ Press Resources sebagai pengganti dan terus mencetak Harakah pada ketika itu. Bagaimanapun, hutang Harakah dengan Angkatan Edaran yang telah muflis lebih banyak hingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding hutang dengan NAJ Resources sekitar 600,000. Jadi kata Hussein, PAS dan Harakah enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Mana boleh begitu, saudara? Dia dah gulung tikar ke tak gulung tikar, bayarlah. Kamu dah berhutang. Kena alasan syarikat itu dah muflis, tak perlu bayar. Syarikat sebut menanggung beban hutang dengan pembekal kerana Harakah tidak mahu menjelaskan hutangnya. Dalam keadaan ekonomi yang sukar, kita perlukan sumber kewangan segera sebagai modal pusingan untuk teruskan perniagaan. Pemimpin PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma' ulama sebagai panduan, tapi sebaliknya menggunakan hukum sekular dan mengenepikan hukum Islam kerana enggan membayar hutang. Jadi dari itu peguam mewakili NAJ Resources, itu Putra Taulan Rasul, ketika dihubungi oleh Malaysia Kini, dia kata pihaknya sudah pun mengemukakan tuntutan
terhadap PAS. Melalui Setiausaha Agung PAS, Takuddin Hasan dan penerbit Harakah, iaitu Galeri Media Sedeman Berhad. Pihak kami juga sudah memfailkan permohonan penghakiman terus kepada mahkamah dalam usaha menyelesaikan tuntutan anak Guam dan menunggu keputusan mahkamah. Sembang derah saya, hutang tak bayar. Aduh, kononnya, saya tak tahulah. Bagi alasan lah, konon syarikat yang itu dah bungkus, dah muflis, dia tak payah nak bayar. Adakah itu caranya, saudara? Adakah itu? Sedangkan baginda Rasulullah seringkali mengingatkan para sahabat, dia mesti bayar hutang orang, hutang mesti dibayar. Saudara ini Umar Al-Khattab, dia kata kita mesti melunaskan gaji pekerja kita sebelum peluhnya kering. Itu tuntutan Islam. Jadi kamu bercakap soal Islam sajalah. Dan hari ini saudara, saya melihat bagaimana media perpaduan hari ini telah pun menyanggah kenyataan Presiden PAS. Iaitu yang menggambarkan kononnya pimpinan kerajaan perpaduan seolah begitu kotor kerana di dalamnya ada bekas banduan, bekas perasuah dan kluster mahkamah. Tidak lebih hanyalah menggambarkan keangkuhan dan perasaan dirinya saja yang suci dalam negara ini. Itu menurut kata kenyataan media perpaduan. Jadi menurutnya tindakan itu tidak menggambarkan sama sekali kedudukannya sebagai seorang pemimpin Islam yang seharusnya bercakap dengan penuh hemah dan mengajak ke arah perpaduan serta kehidupan yang harmoni. Persoalan ini telah saya bangkitkan semalam kemarin itu saya katakan. Sebab dia menyifatkan bahawa dalam kerajaan perpaduan ini seolah berada dalam tong najis. Gitulah saudara celuparnya seorang presiden yang pati meletakkan agama itu sebagai ideologi utamanya saudara. Dan tindakan menurut kata media perpaduan, tindakan beliau juga tidak menggambarkan sama sekali kedudukannya sebagai seorang pemimpin Islam yang seharusnya bercakap dengan penuh hikmah dan mengajak ke arah perpaduan serta kehidupan harmoni. Ya, dalam kenyataan media sebut, dia menyatakan sewajarnya Hadi wajib cermin diri sebelum membuka mulut melabel itu ini, menghina dan mengutuk suka hati bagi orang telah kehilangan akal yang waras sebagai insan, tambahan pula sebagai pemimpin. Hakikatnya dalam hal ini, apakah Hadi tidak sedar dalam Perikatan Nasional sendiri ada beberapa pemimpinnya juga tergolong dalam kalangan kluster mahkamah serta terkait dengan kes moral. Saya tak nak sebut lagi yang perkataan itu saudara, terkait dengan kes moral yang lebih teruk lagi itu saudara. Lebih daripada itu, apakah Hadi lupa bahawa keputusan PRU 15 bagi kawasan Parlimen Kuala Terengganu dan Kemaman yang telah dibatalkan oleh mahkamah kerana didapati berlaku adanya unsur-unsur rasuah. Jadi di mana mau dikatakan Perikatan Nasional dan PAS begitu bersih sehingga dia boleh sesuka hati melabel pimpinan kerajaan perpaduan terlalu kotor? Ada? Malahan dalam sidang media di muktamar semalam, Hadi menolak kemungkinan parti itu menyertai kerajaan perpaduan kerana mendakwa pimpinannya terlalu kotor untuk disucikan. Sebab itu kata media perpaduan itu, kamu boleh lihat kerajaan Pakatan Harapan, siapa dalam dia. Saudara. Jadi janganlah nak tuduh yang bukan-bukan. Sebab itu bagi wanita keadilan pula, ini wanita keadilan pusat mengatakan bahawa yang dipimpin oleh Yang Berhormat Fadlina Siddiq, itu selaku Menteri Pendidikan, katanya tidak menjadi masalah jika PAS tidak mahu bersama dalam kerajaan perpaduan kerana sokongan ahli parlimen sedia ada pun sudah mencecah 2/3. Tapi sesuka hati mereka melabelkan orang lain begitu kotor adalah sikap yang tidak sewajarnya dilakukan. Apalagi yang ia ungkapkan oleh pemimpin yang mendakwa memperjuangkan Islam serta kerap tampil dengan serban serta jubah setiap hari. Jadi nampaknya kena sanggah lah saudara. Sebab itu sebagai pemimpin tak boleh cakap sembarangan. Tambah-tambah lagi kamu mewakili parti PAS yang kamu katakan parti yang memperjuangkan soal Islam. Syumul Islam itu kena ada, bukan boleh cakap sembarangan. Jadi pada pengikut-pengikut apa semua tu berhati-hatilah. Anda boleh menyokong, tak ada masalah. Saudara, tu keadaannya. Tapi masalahnya Haji nak jadi menteri, nak jadi apa semua orang tahulah. Baik saudara, itu keadaan apa yang berlaku di